好 Shalom semuanya. 啊，好的，好，今天非常蒙神祝福，能够有分享的机会。Kita bersyukur pada sore hari ini diberi kesempatan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan. 今天我们要分享的主题是归荣耀与他。Tema kita pada sore hari ini adalah memuliakan Dia. 那么首先我们今天呢会以4个部分来分享一下这个主题。Pada sore hari ini kita akan membahas 4 poin. 首先第一个呢是我们通过神的创造来认识神，Yang pertama, mengenal Tuhan melalui ciptaannya. 然后第二个是通过神的爱来荣耀神，Yang kedua, memuliakan Tuhan melalui kasih-Nya. 第三个是通过传福音来荣耀神。Yang ketiga, memuliakan Tuhan melalui pemberitaan Injil. 最后呢，我们是以耶稣本身来荣耀神。Yang terakhir, melalui diri Yesus kita memuliakan Tuhan. 首先大家我们都很熟悉的就是创世纪1章的这个内容。Yang kita tahu yaitu Kejadian pasal 1. 我们信仰的这个世界呢，它不是努力的世界，而是相信和发现的这个世界。Dunia yang kita kenal adalah dunia yang berdasarkan iman dan tidak bergantung pada usaha manusia. 对，为什么这么说呢？我们人以为都是人的努力和辛苦，然后改变了这个世界。Mengapa kita mengatakan demikian? Karena kebanyakan manusia merasa telah bersusah payah untuk mengubah dunia ini. 好像是我们人的聪明，是我们的智慧，然后给这个时代带来了很多的文明。Hikmat kepintaran manusia telah membawa banyak perubahan. 但是大家实际我们看圣经的时候，圣经早已经神已经都创造好了。Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat bahwa Alkitab telah membawa perubahan bagi dunia ini. 那么神在创造的时候，创造了有这个植物、果树、树木，还有日月星辰，还有鱼鸟、走兽、野兽、牲畜、空虫，还有人。Di dalam penciptaan, Tuhan telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pepohonan, siang dan malam, langit berbintang, alam semesta, ikan, burung, hewan di darat, binatang buas, ternak, serangga, dan manusia. 其中我们来举一个例子，Umpamanya, 大家看到这个有这个图片里面有这个人在拉着牛来耕地，对吧？还有人在驯服这个马。di dalam slide ini kita melihat bagaimana manusia mempergunakan lembu untuk membajak dan juga manusia menjinakkan kuda. 我们以为呢是我们的人的这个智慧把牛和马给驯化了，然后被人来使用的。Kita merasa itu semuanya karena hikmat manusia untuk menjinakkan dan membudidayakan semuanya. 实际我们看圣经的时候，圣经说神按照各从其类都提前的都造好了。Ketika kita membaca firman Tuhan, Alkitab mengatakan Allah menciptakan segala sesuatunya, masing-masing menurut jenisnya. 大家我们看神造的里面有野兽和牲畜，Kita melihat di dalam penciptaan, kita melihat ada tumbuh-tumbuhan binatang. 这个呢是2个种类。Ini adalah 2 jenis. 那么我们人驯化的呢，其实神在早在创造的时候已经说那个属于牲畜。Semuanya itu telah diciptakan Tuhan melalui binatang. 那我们看，我们现在人有这个汽车，对吧？Saat ini kita melihat ada mobil. 那实际在过去的话，人们也是，要去很远的地方的话，都得骑着马去。Pada zaman dahulu ketika orang menempuh perjalanan yang jauh, mereka membutuhkan kuda. 还有在干一些重的农活的时候，人们会使用这个牛来耕地。
Ketika menanam, mereka membutuhkan lembu untuk menanam. 还有现在很多这个人们，我看不光是印尼，在中国也是有很多人养猫养狗。Saya melihat saat ini baik di Indonesia maupun di China banyak orang memelihara anjing dan kucing. 那我们来看神创造的这个是非常奇妙的。Ketika kita melihat semua ciptaan Tuhan adalah sangat ajaib. 我们以为是按我们的人的智慧，然后把马和牛给改造、给驯化了，然后来供我们使用的。Kita merasa kita telah memanfaatkan kuda dan lembu untuk kebutuhan kita. 实际是人神造的时候已经把野兽和牲畜都已经分类了、分开了。Sebenarnya sejak awal penciptaan Tuhan telah memisahkan keduanya. 那马是什么呢？马就相当于汽车一样。Kuda itu ibaratnya seperti mobil. 大家都知道，美国在创立的时候，当时人们是依靠马来走遍美国的东西南北的。Ketika di dalam penciptaan Amerika menggunakan kuda untuk sebagai alat transportasi. 还有这个牛呢，是我们现在所说拖拉机，它可以帮助人来耕地。Untuk lembu saat ini mereka gunakan traktor untuk membajak. 猫是陪伴，Kucing adalah sebagai teman. 狗是宠物。Anjing adalah sebagai hewan peliharaan. 对，有没有人把这个狮子都养在家里面，然后来陪伴自己？很少了。Apakah kita ada memanfaatkan keempat hal ini untuk menemani kita? Sangat jarang ya. 所以我们说神的这个荣耀体现在哪里？神的创造里面，神的智慧都已经一个一个都造好了。Segala kemuliaan Tuhan itu terdapat di dalam setiap ciptaannya. 所以不是我们人的这个智慧、人的改变，好像让现在变得更先进，而是神都已经按照种类都分好了。Itu bukan berdasarkan hikmat dan kepintaran kita, tetapi berdasarkan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. 我也是看这个圣经的时候，哇，圣经太神奇了，神的创造太神奇了。Ketika saya membaca ayat firman ini, saya merasa sungguh Tuhan itu sangat ajaib. 那第二个部分呢，我们来通过神的爱来为大家说明一下。Untuk hal kedua, kita melalui kasih Tuhan kita akan memberikan penjelasan. 我们都说我们要爱神，我们要爱神，但实际圣经里面说，在约翰一书里面说，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。Sering kita mengatakan kasih, tetapi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga 10 mengatakan, dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 那我们都说，哎，神爱我，因为神帮助了我，因为神解决了我这个困难，我们以为这个就是神对我们的爱。Kita mengatakan kita mengasihi Allah karena Allah telah menolong kita, telah membantu kita menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Itu yang dinamakan kasih Allah. 但是神说，神的爱就是差他的儿子为我们的罪做了挽回祭。Tetapi sebenarnya kasih Allah adalah ketika ia mengorbankan anaknya sebagai korban penghapus dosa. 那做了什么样的挽回祭呢？ Apa yang disebut dengan korban penghapus dosa? 说为了我们的罪做了挽回祭。 Yaitu karena dosa kita, ia telah menjadi korban penghapus dosa. 那保罗也是做了见证，说罗马书1章16节、17节里面有保罗的见证。
Rasul Paulus di dalam kesaksiannya Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan menjadi 保罗 suatu 说，kesaksian begini. 保罗说，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信。如经上所记，义人必因信得生。Paulus mengatakan dalam Roma pasal 1 ayatnya yang 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 各位世上的人，我们人呢，没有一个人能够牺牲自己的儿子来为别人做什么的。Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa mengorbankan anaknya untuk orang lain. 但是我们看神做的，将他的独生子耶稣赐给我们，没有比这个更大的爱了。Tetapi ketika kita melihat apa yang telah Tuhan lakukan, tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan. 那我们刚开始说了，说信仰是不是努力的世界，而是相信和发现的这个世界。Di awal dikatakan bahwa iman tidak bergantung pada usaha manusia. 那神的福音也是不是我们努力了得到的，而是你相信的得到的。Dan sama halnya dengan Injil, bukan karena usaha kita, tetapi ketika kita percaya kita akan mendapatkannya. 我们想，我们要好好信神，我们要这个好好的侍奉神，我们心里面都想和神有这样的一个，好像我付出了，神给我回报这种心。Kita harus benar-benar memanfaatkan uh, keselamatan ini, bukan karena usaha kita. 但实际我们和神做的比起来，差的太多了。Tetapi jika dibandingkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, itu terlalu besar jaraknya. 那我后面会讲到耶稣呢，为了我们，牺牲了自己，耶稣的这个信仰，我们也可以学习。Kita bisa belajar dari uh, pengorbanan kita, Tuhan Yesus bagi kita, juga iman kita terhadap Tuhan. OK，第三个呢，我们来分享一下在传福音当中能够看见神的这个荣耀。Yang ketiga yaitu bagaimana mengabarkan Injil sehingga kita boleh memuliakan Tuhan. 那大家都知道有彼得，Semua kita tahu bahwa ada Petrus. 彼得呢，神呢通过异象告诉彼得有天上降下来的不洁净的活物让彼得吃，但是彼得一连3次呢都拒绝了。Melalui penglihatannya Tuhan telah memberikan penglihatan kepada Petrus, dan Petrus telah 3 kali menolak Tuhan Yesus. 那彼得拒绝以后呢，神通过圣灵引导呢，彼得到了外邦人哥尼流的家里面。Petrus telah sampai ke orang asing untuk mengabarkan Injil. 也到了哥尼流家里面的时候呢，一看，哇，他家里面人已经都坐满了，就等待着彼得过来。Ketika ia sampai ke rumah tersebut, ia melihat rumah tersebut telah dipenuhi oleh banyak orang. 好像等待着彼得过来给他们聚会一样。Sepertinya mereka mengharapkan Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. 那彼得到那里之后没有做别的，直接就开始向人们去宣讲着耶稣了。Sampai di sana Petrus tidak melakukan hal apa-apa, hanya menyampaikan Yesus, berita tentang 大家是 Yesus. 不是？大家是不是也很期待彼得到底在当时的情况下，彼得讲了什么，说了什么？ Kita tentu berharap untuk mengetahui apa yang telah Petrus sampaikan. 圣经里面说，彼得呢，他向着他们告诉了耶稣在耶路撒冷所行的一切事，然后他们又把耶稣挂在木头上，第3日，神又叫他复活，显现出来，讲了这个部分。 Dalam hal ini Petrus menyampaikan bahwa Injil berita Tuhan bahwa manusia telah menyalibkan Tuhan Yesus dan di kayu salib, dan pada hari ketiga ia bangkit.
那么人们都听说了耶稣呢钉十字架，耶稣为了我们的罪钉十字架，然后耶稣被埋葬，然后耶稣被又3日之后又复活，人们都听说了这个部分。Mereka juga telah mendengar bahwa Yesus telah mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. 然后呢，彼得又向着人们说，43节《使徒行传》10章43节说，众先知也为他做见证，说凡信他的，必因他的名得蒙赦罪。Juga dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 34 hingga 43 mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. 也，然后圣经最后就说的是，这些门徒们都通过彼得受洗了。Kemudian Alkitab juga menjelaskan melalui pemberitaannya banyak murid yang dibaptis. 如果大家看圣经的话，肯定对这一段很熟悉了。我在这里面刚才为大家又重新说了一遍。Kita mungkin banyak mengenal kisah ini ya, dan uh, Chantal juga akan mengulangnya. 也，那么这些人们他们都准确的接受了洗礼，也罪得赦免了，他们都得救了，重生了。Mereka mereka semua telah memberikan diri untuk dibaptis dan diselamatkan. 然后彼得也看到他们都受了这个圣灵，和他们领受的圣灵是一样的。Dan Petrus juga melihat bahwa mereka boleh menikmati pencurahan dari Roh Kudus. 那个时候彼得向着回到这个耶路撒冷教会，就是回到他的教会之后呢，彼得向着弟兄姊妹，向着人们做了见证。Pada saat itu Petrus kembali ke gerejanya, yaitu di Yerusalem, dan bersaksi di sana. 他就把他所经历的，还有在哥尼流家里面怎样传福音的这样的，还有人们听了福音的变化，一个一个都详细的告诉了人们。Dia juga menceritakan, menyaksikan pengalamannya bersama Tuhan dan menceritakannya kepada mereka. 各位，这里面是一个很关键的一个部分，Ini adalah hal yang sangat luar biasa. 因为在当时的犹太人的这个心里面呢，他们认为这福音只是犹太人能接受，这外邦人呢跟这个福音是没有任何关系的。Sebab mereka merasa bahwa Injil ini hanya untuk orang Yahudi. Bahkan orang yang di luar Yahudi tidak dapat menerimanya. 但是当彼得向着哥尼流家里面人传福音的时候，彼得看出来，哇，神也赐恩给这外邦人呀。Ketika Petrus menyaksikan semuanya ini, dia juga merasa bahwa Tuhan juga memperhatikan orang-orang di luar Yahudi. 然后彼得就说出来一句很重要的话，说："我真看出神是不偏待人的。" Kemudian Petrus mengatakan perkataan ini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan manusia. 各位，这里面想说什么呢？是不是彼得有多了不起，而是彼得所传讲这福音了不起？ Yang ingin disampaikan adalah bukan Petrus yang luar biasa, tetapi Injil yang diberitakan itu yang luar biasa. 也神的这个福音不只是给犹太人，也是给外邦人都预备好了。Firman Tuhan bukan saja buat untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. 然后彼得说："我是谁能拦阻神呢？" Kemudian Petrus berkata, siapakah saya sehingga saya bisa menghalangi Tuhan? 然后18节大家可以看见说："众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神。说这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。" Ayat ke-18 mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. 各位，这里面的人的这个心理的变化，他们为什么不说呢？没有这个任何的吵杂的声音，也没有自己想要有这个疑惑，为什么人们都不言语了呢？ Di sini dikatakan, mengapa banyak orang tidak percaya dan menolak.
这里面人们都不说话的原因，是因为他们从彼得的见证当中听到神怎样借着福音来做工的。Di sini mereka berdiam, tapi mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hal ini. 所以各位，我们能看到我们所拥有这福音是非常宝贵的。Oleh sebab itu, saudara-saudara, Injil yang kita peroleh itu adalah sangat berharga. 那腓立比书里面讲了说，你们当以基督耶稣的心为心去生活。Oleh sebab itu, Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 各位，耶稣带着是什么样的心呢？Hati yang seperti apa yang Tuhan Yesus bawa? 哇，我们看耶稣的心的时候呢，非常的了不起了。Ketika kita melihat hati Yesus, sangat luar biasa. 耶稣在祷告的时候呢，向神说：“神呐，倘若能把这个杯挪走，然而不要照我的意思，只要照你的意思。” Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia berdoa demikian, ya Bapa jika kiranya boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. 也就是说，耶稣说：“不要按我的，按神你的旨意，我接受你的。” Tuhan Yesus katakan, jangan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. 大家，彼得也是说：“我是谁能拦阻神呢？” Petrus juga berkata demikian, sesungguhnya aku telah mengerti saya ini siapa sehingga saya bisa mencegah Tuhan. 那我们看耶稣呢，在神的这个旨意面前，耶稣没有主张自己的感觉感受，而是接受了神的旨意。Di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak mengandalkan keinginannya, tetapi kehendak Tuhan. 耶稣当时也披戴肉体，这个肉体呢，圣经里面说，极其痛苦，甚至要死的这个程度。Pada saat itu Tuhan Yesus juga merasakan penderitaan yang amat sangat sehingga mau mati rasanya. 但是耶稣面对神的旨意的时候，撇弃了自己的心，接受了神的话语，接受了神的旨意。Ketika Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada kehendak Allah, dia menyadari kehendak Allah lebih penting. 那各位，耶稣的心，在耶稣的心里面，我们能看到神的这个荣耀。Di dalam diri Tuhan Yesus kita bisa melihat kemuliaan Bapa. 那各位，我们呢？我们里面有没有神的荣耀呢？ Apakah saudara-saudara di dalam diri kita ada kemuliaan Bapa? 那刚才我们通过彼得说，彼得传福音的时候，这福音的荣耀就显现出来。 Bukankah dari diri Petrus kita melihat kemuliaan Tuhan muncul? 大家，我们跟彼得是一样的， Sama halnya kita dengan Petrus. 我们也去传播这个福音的时候，这福音也能够显现出他的荣耀来。 Ketika kita mengabarkan Injil, Injil Tuhan juga dapat memuliakan nama Tuhan. 那我们传什么样的福音呢？ Beri kabar baik yang seperti apa yang akan kita sampaikan? 路加福音24章47节说，耶稣对着他们说，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。 Dalam Lukas 24 ayat 45 hingga 49 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti firman Tuhan dan mengabarkan Injil Tuhan. 这里面说了说悔改和赦罪的道， Di sini dikatakan bertobat dan hidup kudus. 那我们看耶稣、彼得也好，耶稣也好，保罗也好， Di sini kita melihat baik Yesus maupun Rasul Paulus, 他们在面对要传福音的部分上，他们都否认了自己。 di dalam mereka mengabarkan firman Tuhan, Injil, mereka juga menyangkal diri mereka sendiri.
都把自己撇掉，归向神的这个话语，神的道。sehingga mereka melepaskan diri dan bersandar pada firman Tuhan. 然后原本的把耶稣基督为了我们的罪如何钉十字架，然后3日之后又怎样复活，原本的向人们去传讲。Juga mengandalkan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kita. 对，然后人们听见这宝贵的福音的时候，很多人都得到变化。Sehingga ketika mereka mendengar pemberitaan Injil ini, banyak yang bertobat. 那不光是犹太人，外邦人也接受了福音，也都得救，重生得救。Bukan saja orang Yahudi, tetapi orang-orang yang belum percaya juga diselamatkan. 那我们学习这些，圣经里面这些著名的这些门徒们的信仰的时候，我们的心也能够进入到这福音的世界里面。Ketika kita belajar dari para murid Yesus, kita juga bisa membawa Injil itu masuk dalam kehidupan kita. 所以有一句非常了不起的应许，我为大家来分享一下。Ada suatu hal yang sangat janji ya Tuhan yang sangat luar biasa. Saya akan membagikannya bagi saudara. 这里面说，世界上的通用货币是美元，通用语言是英语，但去世界任何一个国家都有中国人。福音，神要传福音向全世界，福音要借着中国人来传播的。Mata uang universal dunia adalah USD, US dollar ya. Bahasa universal adalah Inggris. Tetapi di setiap sudut dunia ada orang Chinese dan Injil akan sampai ke ujung bumi melalui mereka. 阿门，Amin. 大家阿门吗？ Apakah kita semuanya amin? 耶 Amin. 稣向着人们说， Amin. 耶稣向门徒们说：“你们传福音到地极。” Yesus mengatakan sampai ke ujung bumi kita mengabarkan Injil. 哎呀，我们说给我们家人传福音，我都很困难。 Kita berkata bahwa untuk keluarga kita saja ketika kita mengabarkan Injil itu sangat sulit. 那是我们自己觉得困难。 Itu hanya perasaan kita saja. 但是当我们迈步去传讲这悔改赦罪的道的时候，神的福音就开始做工了。 Tetapi ketika kita mengabarkan perubahan, maka Injil Tuhan sudah mulai kerja. 为什么呢？ Mengapa? 因为圣经这里面说了，神要借着中国人来传播到全世界的。 Benar seperti kata Alkitab, melalui etnis Tionghoa, Tuhan mau memakai etnis Tionghoa untuk mengabarkan Injil Tuhan. 尤其这2年，大家自己也能感受到吧，身边的中国人是越来越多起来了。 Terutama dalam 2 tahun ini, semakin banyak orang-orang Chinese yang telah mengenal Yesus. 为什么呢？ Mengapakah? 因为神要借着中国人来传播福音到全世界各个地方。 Karena Tuhan mau melalui orang-orang Chinese untuk menyampaikan firman Tuhan sampai ke pelosok bumi. 所以，我们印尼的华人也是神提前都放到印尼这个国家。 Sehingga orang-orang Chinese juga ada di Indonesia ini. 学习印尼的语言、文化、生活， Belajar bahasa Indonesia, budaya, dan kehidupan bangsa Indonesia. 为了什么呢？ Untuk apa itu? 为了印尼整个国家人们听到福音，来提前安排了。 Yaitu supaya ketika orang mendengarkan Injil Tuhan, maka mereka boleh mendapatkan keselamatan. 那各位只有印尼吗？实际在很多国家，神早已经把中国人都派到那里去了。 Apakah hanya di Indonesia saja? Sebenarnya di banyak negara, Tuhan juga telah mengutus orang-orang Chinese di sana. 哇，我们要看神的这个应许的时候，我们不能随便的藐视自己了。 Ketika kita melihat kehendak Tuhan, kita tidak bisa merendahkan diri kita sendiri. 哦，那神要借着我们来传播福音啊，那我们的心里面在神话、神的应许面前否认自己，接受神的应许。
Tuhan mau kita menyampaikan Injil dan menyangkal diri kita sehingga kehendak Tuhan yang terjadi. 最后呢，我们看一下罗马书第10章15节， Terakhir kita melihat Roma pasal 10 ayat 15. 说若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。Roma pasal 10 ayat 15. 对，好，所以各位，我们大胆的去传这个福音的时候，神也会在我们身上做工的。Ketika kita mau rela mengabarkan Injil, maka melalui diri kita Tuhan juga akan bekerja. OK，最后我们看一下这里面有一节话语啊，放到最后更好。说罗马书3章23节到24节，说因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义了。Mari kita melihat inti dari sharing kita pada sore hari ini, yaitu Roma pasal 3 ayat 23 hingga 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 这里面23节里面说人做的呢都失败了，说人都犯了罪，我们亏缺了神的荣耀。Di ayat 23 dikatakan, apapun yang dilakukan manusia itu semuanya gagal, karena kita kehilangan kemuliaan Allah. 但是感谢的是，我们看到24节是神做工的这个世界。Tetapi yang patut kita syukuri yaitu di ayat 24, bagaimana Tuhan bekerja. 有的人说，啊，我们传福音很困难，不难，蒙神的恩典的话，一点都不难。Ada banyak orang mengatakan mengabarkan Injil itu sulit, tetapi ketika kita melihat anugerah Tuhan itu tidak sulit. 因为神是做工说，蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义了。Karena oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 好像是我们要传福音，但实际是神在为我们做工的。Ketika kita mau menyampaikan Injil, maka Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. 好，希望大家也能够多多的传福音，神把这个福音都托付给我们了，我们能够给很多人去传讲这福音。Ya, kita harus mengabarkan Injil Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita untuk kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. 好的，时间原因我先分享到这里，好，谢谢大家。 Karena baik karena waktu telah sampai, sharing kita sampai sini. Terima kasih.